Okey. Apa yang akan kamu pelajari dalam bab 1? Dalam bab 1, tajuknya adalah kedatangan kuasa barat. Okey. Seperti yang mana cikgu bagi tahu tadi, kuasa barat yang dimaksudkan adalah orang-orang daripada British, daripada Amerika, daripada Jerman, Rusia dan sebagainya. Okey, pada waktu itu mereka ni berlumba-lumba untuk mencari tanah jajahan untuk menunjukkan kuasa mereka. Okey, apa yang kita akan pelajari dalam topik ini? Yang pertama, 1.1 topiknya kestabilan dan kemakmuran di negara kita. Okey, dalam sinopsis buku teks kamu, kestabilan dan kemakmuran negara kita ni telah menarik minat semua pelbagai kuasa barat untuk datang menguasai negara kita. Okay, ada banyak faktor sebenarnya kenapa mereka berminat sangat nak datang ke negara kita. Okay, yang pertama, mereka ni bersaing dan menggunakan banyak strategi. Satunya untuk mendapatkan tanah jajahan. Yang kedua, mereka ingin meluaskan kuasa dan pengaruh mereka di alam Melayu. Adakah kamu faham kenapa kuasa dan pengaruh itu penting? Boleh tanya cikgu sekejap lagi. Okey. Apa yang kita nak tengok sekarang adalah kestabilan. Okey, kalau tengok dalam buku teks, maksud kestabilan adalah mewarisi sistem pewarisan beraja, pemerintahan beraja dan pentadbiran yang mantap. Zaman dulu, kesinambungan yang kita belajar daripada tingkatan 2, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pentadbiran yang baik. Okey. Ingat tak kamu siapakah yang berada di tahta utama pentadbiran? Okey. Ingat tak tidak? Okey. Yang pertama berada di tahta paling atas adalah raja ataupun bila masuk Islam gelarannya adalah sultan. Okey. Yang kedua, level yang kedua ataupun peringkat kedua adalah siapa? Pembesar. Okey, dalam buku teks kamu ada segitiga, boleh terujuk segitiga. Tengok, level yang kedua adalah pembesar dan level yang ketiga pula adalah penghulu. Okey. Negara kita sebelum kedatangan British mempunyai sistem pentadbiran yang stabil. Rakyat yang makmur, kehidupan yang aman damai. Itulah sebabnya mengapa British ataupun kuasa barat yang lain sangat berminat dengan tanah Melayu. Okay, kenapa Cikgu asyik sebut British? Ini adalah sebab negara kita dikuasai oleh British. Negara jiran kita, Indonesia, dikuasai oleh Belanda. Negara Filipina dikuasai oleh Spanyol. Okay, Vietnam oleh Perancis dan ada lagi beberapa negara yang menguasai bahagian-bahagian kecil di Semenanjung. Okey. Sila tengok segitiga yang pertama, iaitu level yang pertama, sultan. Okey, sultan ni biasanya pemerintahannya melibatkan satu negeri. Okey, jadi pentadbiran diketuai oleh sultan ataupun raja. Beliau atau baginda menjadi lambang kedaulatan negeri dan kaum kerabat dia pula biasanya menjadi pembantu memerintah dan melaksanakan perintah sultan.
Okey, peringkat yang kedua iaitu pembesar. Pembesar ni biasanya dia menguasai jajahan dan daerah. Okey, dalam jajahan dan daerah ni, ketuanya adalah pembesar yang dilantik oleh Sultan. Jadi, pembesar dia akan melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Sultan untuk mengekalkan keamanan, kemakmuran, kestabilan serta membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Okey, peringkat yang ketiga adalah penghulu. Penghulu ni biasanya berada di mukim-mukim. Jadi unit yang paling kecil dalam struktur pentadbiran adalah kampung. Okey, dalam kampung mesti ada penghulu yang menjadi ketuanya. Jadi ketua kampung juga digelar penggawa. Ada setengah tempat dia panggil penggawa. Okey. Apa peranan ketua kampung? Okey, ketua kampung ni biasanya dia akan jadi perantara atau dia akan menyampaikan arahan daripada raja atau pembesar kepada orang kampung. Jadi, struktur pentadbiran pemerintahan beraja di Semenanjung ada tiga peringkat. Yang pertama, Sultan. Yang kedua, pembesar. Yang ketiga, penghulu. Okey, boleh keingat? Segitiga ada 3 peringkat. Yang pertama, Sultan. Yang kedua, pembesar. Dan yang ketiga, penghulu. Okey, ketiga-tiga ni memainkan peranan yang penting untuk memastikan setiap negeri setiap negeri mengekalkan keamanan. Okey. Lain pula dengan di Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak. Cuba tengok muka surat 5. Muka surat 5 dalam buku teks. Okey, kalau di Negeri Sembilan ada 5 tangga ataupun 5 level pemerintahan. Yang atas sekali, ketuanya tidak dipanggil Sultan. Okey, ketuanya dipanggil Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar. Okey, ini level Sultan. Okey, yang kedua, aras yang kedua adalah undang. Undang ni dia lebih kurang macam pembesar. Okey, level yang ketiga adalah lembaga. Okey, level yang keempat adalah buapak. Buapak ni macam ketua kampung. Okey, serta last sekali barulah anak buah dan ibu soko. Ibu soko ni apa dia pula? Kamu boleh tengok dalam glosari di muka surat 5 bawah. Ibu soko ni adalah orang ataupun individu yang faham, dia tahu, dia hafal semua asal usul adat dalam keluarga dia. Okey, disebabkan di Negeri Sembilan ni dia ada banyak suku. Jadi setiap suku ni ada ibu soko. Ibu soko ni yang tahu adat, yang tahu semua asal usul keluarga dia. Jadi secara tak langsung, ibu soko ni pun dia terlibat dalam pemilihan serta pelantikan buapak. Okey. Boleh ke faham kenapa Negeri Sembilan berbeza? Okey, Negeri Sembilan berbeza sebab rajanya ataupun ketuanya Yang Tuan Besar ni dibawa khas daripada Pagaruyung Indonesia. Okey, mereka ni menggunakan adat Minang. Okey, kamu tengok di muka surat 5 juga, sebelah dia ada sistem pemerintahan di Sarawak.
Sistem pemerintahan di Sarawak ni ada 2 jenis saja, iaitu sistem kesukuan dan sistem kesultanan. Okey, bila kita sebut kesultanan, kita tahu mesti Islam. Okey, dari mana agaknya datang sistem kesultanan di Sarawak? Okey, sistem kesultanan di Sarawak asalnya dari Kesultanan Brunei. Okey, sistem kesukuan daripada suku-suku yang ada di Sarawak. Okey. Ingat tak kamu kenapa Sabah, Sarawak dan Brunei dipanggil Kepulauan Borneo? Tahukah kamu? Okey, sebenarnya Sabah, Sarawak sebelum kedatangan Barat berada di bawah pemerintahan Sultan Brunei. Okey, saiz negara Brunei pada waktu itu meliputi Sabah, Sarawak dan Brunei. Okey, disebabkan peluasan kuasa Barat, negara Brunei tinggal yang ada sekarang. Okey, yang itu kita akan belajar dalam bab 5. Macam mana sebahagian daripada Sabah dan Sarawak tidak menjadi milik Brunei lagi. Okey, yang seterusnya pemerintahan di Sabah. Okey, di Sabah ni pun luas juga. Dia ada kawasan pedalaman, dia ada pesisir pantai barat, pesisir pantai timur. Jadi, ada 3 jenis pemerintahan. Yang pertama, sistem kesukuan, sistem kesultanan yang datang daripada Sultan Brunei dan sistem ketua bebas. Okey. Yang ini dalam buku teks juga cikgu tengok ada perundangan, ada hubungan luar. Okey. Sekarang ni tengok muka surat 5. Antara semua pemerintahan tersebut, kita mempunyai perundangan yang tersendiri. Jadi, semua ketiga-tiga pemerintahan tersebut ada undang-undangnya sendiri. Kita boleh kategorikannya sebagai 2 jenis undang-undang. Okey, 1, undang-undang bertulis. Yang kedua, undang-undang tidak bertulis. Maksudnya, undang-undang itu adalah undang-undang secara lisan, bercakap sahaja. Okey, undang-undang yang tidak bertulis, kita kenal sebagai undang-undang adat. Contohnya, adat pepatih di Negeri Sembilan. Okey, undang-undang bertulis pula, undang-undang yang ditulis di atas buku dan ada contohnya adalah Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Okey, yang ini semua cikgu tengok dalam buku teks muka surat 5. Okey, Sabah Sarawak pula, peraturan hidup dan undang-undang dia adalah diamalkan secara tradisi mengikut suku kaum masing-masing, mengikut kepercayaannya sampailah sekarang. Okey, hubungan luar. Okey, perkara yang kedua adalah hubungan luar. Tadi kita tengok kestabilan pemerintahan, perundangan. Yang ketiga adalah hubungan luar, kestabilan negara kita. Macam mana kita nak tengok negara kita stabil ke tidak? Yang pertama, kestabilan negara kita dilihat melalui hubungan dengan negara luar dalam bentuk ekonomi, politik dan sosial. Kamu mesti sedia maklum, dalam bab tingkatan 2, kamu dah belajar mengenai hubungan perdagangan antara negeri-negeri Melayu dengan kuasa-kuasa luar ataupun negara-negara luar di sekeliling kita. Okey.
pemerintah negara kita berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang-pedagang daripada British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Jadi, disebabkan kebijaksanaan pemerintah zaman dahulu, mereka dapat menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan yang menyebabkan mereka dapat meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh, memajukan negeri serta dapat menstabilkan sistem pemerintahan. Okey. Adakah soalan yang kamu nak tanya cikgu? Okey. Kalau ada soalan, boleh type di message. Cikgu akan balas. Okey. Apa yang kita belajar hari ini? Topik 1.1. Kestabilan dan kemakmuran negara kita. Cikgu ulang balik. Ada 3 saja perkara yang kita belajar hari ini. Yang pertama, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kita ada berapa jenis? 1, negeri Melayu yang ada segitiga 3 peringkat. 2, negeri Sembilan yang ada 5 peringkat tersebut. 5. Sarawak yang ada 2 jenis pemerintahan. Sabah yang ada 3 jenis pemerintahan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sebab yang kedua, undang-undang. Kita ada undang-undang sendiri. 2 jenis saja undang-undang. 1, undang-undang bertulis. 2, undang-undang tidak bertulis. Dan yang ketiga, hubungan luar. Okey, antara pemerintah dengan negara-negara luar. Contohnya hubungan perdagangan. Okey, itu sahaja yang kita belajar hari ini yang cikgu harap kamu boleh ulang, baca, ingat. Okey. Tugas kamu hari ini mudah saja. Tengok muka surat 5 buku teks. Cikgu tengah tengok buku teks. Muka surat 5. Sila lukis. Sila lukis. Okey. Sistem pemerintahan yang 3 peringkat. Negeri Sembilan yang 5 peringkat. Dan Sabah serta Sarawak dalam buku nota. Okey, sekiranya buku nota tingkatan 2 masih banyak, cikgu galakkan kamu sambung. Sambung dalam buku tingkatan 2. Okey. Bila selesai, cikgu sebenarnya nak minta kamu hantar. Tapi hari ini kamu boleh snap dulu gambar. Nanti bila ada masa yang sesuai, baru hantar. Okey? Okey, terima kasih.